Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Iskandar Mirzana Fitri. Nombor metrik 050147. Akan membentangkan tugasan saya tugasan terjemahan yang keempat, iaitu analisis surah Luqman ayat keempat. Ayatnya adalah berbentuk Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuqimunas salata wa yu'tuz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di sini terdapat dua maksud terjemahan, iaitu dari perbandingan antara Smart Quran Jakim dan Tafsir Quran Al-Karim Prof. Dr. H. Mahmud Yunus. Daripada Smart Quran Jakim menterjemahkan ayat ini, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yang yakin terhadap adanya hari akhirat. Manakala pula Tafsir Quran Al-Karim menterjemah ayat ini seperti berikut, iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan berlakunya hari akhirat. Di sini saya akan menerangkan terjemahan surah Rahman melalui empat elemen, iaitu dari segi laras bahasa, gaya cerita, penggunaan kata dan ketetapan makna. Daripada segi laras bahasa, kedua-dua terjemahan menggunakan laras bahasa yang hampir sama antara satu sama lain. Yang kedua, terjemahan ini lebih perpadukan lafaz sumber dan terjemahan yang maknawiyah ataupun terperinci. Dari segi gaya cerita, kedua terjemahan menceritakan tentang perihal solat, zakat dan akhirat dengan mudah dan senang difahami. Kaedah yang digunakan dalam kedua terjemahan ini lebih mementingkan setiap komposisi frasa ayat agar maknanya tidak tersimpang. Dari segi penggunaan kata, terdapat perbezaan dari segi penggunaan kata, yang mana perkataan sembahyang yang digunakan dalam terjemahan Smart Quran Jakim, manakala perkataan solat digunakan dalam terjemahan Tafsir Al-Quran Karim oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus. Selain itu, perkataan memberi diterjemahkan dalam terjemahan Smart Quran, manakala perkataan menunaikan diterjemahkan dalam terjemahan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus. Dari segi ketetapan makna, makna yang diterjemahkan lebih terperinci dan padat dengan maklumat tanpa mengubah lafaz sumber. Selain itu, terjemahan yang dilakukan secara terang dan langsung dalam memahamkan para pembaca sasaran. Seterusnya, saya akan mengemukakan cadangan terjemahan saya dalam ayat keempat surah Al-Man. Cadangan terjemahan ialah: sesungguhnya mereka ialah orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan mereka percaya akan wujudnya hari kiamat. Daripada ini, saya mengucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Barzani dan nombor metrik 050777. Okey, saya akan teruskan dalam menganalisis kedua teks terjemahan surah Luqman, dan saya khususkan pada ayat 7 sahaja. Okey.
Ayatnya berbunyi, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Okay, maksudnya daripada semak Al-Quran, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuh seolah-olah seoleh-oleh ada penyumbat pada telinganya, maka digembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terkira. Manakala terjemahan daripada tafsir Al-Quran Karim, dan apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuh seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan tersumbat kedua telinganya, maka berikan ia khabar, bukan dengan khabar gembira, tetapi dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Bagi menganalisis kedua-dua teks terjemahan ini terhadap ayat 17, ayat 7, maka saya melihat 3 elemen, iaitu yang pertama laras dan gaya bahasa, kedua gaya cerita, ketiga dan ketepatan makna. Okay, seterusnya kita akan pergi ke satu persatu. Yang pertama ialah laras dan gaya bahasa. Selepas saya meneliti kedua teks terjemahan ini, yang mana saya dapati para terjemah telah menggunakan laras dan gaya bahasa yang mudah serta boleh difahami oleh setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat. Okey, yang kedua ialah gaya cerita. Para penterjemah telah menerjemahkan cerita dengan baik dengan mendatangkan penterjemahan perumpamaan yang tepat mengikut teks sumber. Perumpamaan ialah ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra, yang mana diterjemahkan seolah-olah ia tidak mendengarnya, seakan-akan sebab kedua telinganya. Okey, ketiga ialah ketepatan makna. Jika kita lihat daripada pada kedua-dua teks terjemahan ini, terdapat perbezaan makna dari segi pada kalimah fabashshirhu, yang mana semak Al-Quran telah membawa makna, maka gembirakanlah dia. Yang manakala tafsir Al-Quran Karim, maka berikan ia khabar. Jadi jika dilihat daripada konteks ayat, yang saya menganggapkan yang lebih tepat ialah maka berikanlah ia khabar, bukan maka gembirakanlah dia. Okey, cadangan terjemahan daripada saya, dan apabila dibacakan dari kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuh seolah-olah tidak mendengarnya, seakan tersumbat kedua telinganya, maka berikan dia khabar, ini bukan khabar dengan khabar gembira, tetapi dengan azab tidak terperi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Subihi bin Muhammad Yusuf, nombor metrik 050376. Okey, baiklah. Kali ini analisis terjemahan surah Luqman yang saya dapat, yang saya pilih ialah pada ayat 11. Ayat 11 iaitu hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Dan terjemahan yang kami pilih untuk dibandingkan, untuk dianalisis, iaitu terjemahan Semar Quran daripada Jakim, dan terjemahan tafsir Al-Quran Karim daripada Prof. Dr. Haji Mahmud Yunus. Okey, seterusnya kita lihat kepada terjemahan yang dibuat oleh Semak Quran terlebih dahulu. Terjemahannya berbunyi, ini iaitu semuanya adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya, iaitu yang kamu sembah itu. Tidak ada sesuatu pun, bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Okey, terjemahan bagi tafsir Quran Prof. Dr. Haji Mahmud Yunus pula.
inilah ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh selain Allah. Orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Bagi terjemahan kedua-dua terjemahan tersebut, saya memilih beberapa aspek, iaitu pertamanya, laras bahasa. Bagi saya, kedua-dua terjemahan mengandungi laras bahasa yang rendah dan mudah difahami. Tiada kesamaran dan ataupun kesukaran untuk memahami makna. Seterusnya, yang kedua, gaya cerita. Penceritaan yang terperinci dengan adanya huraian, iaitu bagi terjemahan Smart Quran, dan penceritaan yang ringkas bagi terjemahan Prof. Dr. Mahmud Yunus. Seperti yang kita lihat, terjemahan Smart Quran lebih panjang kerana terdapat huraian, manakala terjemahan Prof. Mahmud Yunus lebih ringkas berbanding Smart Quran. Okey, seterusnya, kaedah yang digunakan, iaitu terjemahan secara harfiah bagi kedua-dua terjemahan. Akan tetapi, terjemahan Smart Quran adalah terjemahan harfiah beserta dengan huraian, iaitu, kalau tak silap saya, harfiah bisyarhi, manakala Prof. Mahmud Yunus harfiah secara langsung, secara terus. Seterusnya, ketepatan makna. Tepat dengan adanya beberapa huraian untuk memberi lebih perincian dan kefahaman kepada pembaca. Yang saya maksudkan ialah terjemahan Smart Quran, kerana mempunyai huraian bagi memberi lebih kefahaman. Walaupun begitu, terjemahan Mahmud Yunus tidaklah susah untuk difahami walaupun tiada huraian. Yang seterusnya, perkataan yang digunakan. Bagi kedua-dua terjemahan, penggunaan perkataan adalah tepat, mudah dan cepat difahami oleh pembaca, kerana perkataan yang digunakan itu adalah mudah dan biasa digunakan dan biasa dijumpai. Okey, seterusnya, cadangan terjemahan oleh saya, iaitu, inilah ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh selain Allah, iaitu yang kamu sembah. Nescaya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang jelas lagi nyata. Sekian sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Akil bin Samsul Kaman. Nombor pelajar 051490. Baik, kami telah diberikan tugasan bagi menganalisis surah Al-Luqman. Baik, dalam surah Al-Luqman ni terdiri daripada 37 ayat, di mana kami telah mengambil satu daripada 37 ayat, dan saya telah memilih untuk mengambil ayat yang ke-14. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-14, iaitu وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Baik, saya telah memilih dua terjemahan daripada ayat tersebut, dan salah satunya saya telah memilih daripada Smart Quran Jakim, dan sebuah lagi terjemahan daripada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus. Baik, berdasarkan dua terjemahan tersebut, kita boleh lihat bahawa terjemahan oleh Smart Quran Jakim lebih panjang berbanding terjemahan Prof. Dr. H. Mahmud. Ini kerana dalam terjemahan Jakim banyak terdapat penambahan serta
huraian dalam terjemahan tersebut. Terdapat banyak perkataan ataupun huraian yang ditambah ke dalam terjemahan supaya terjemahan tersebut dapat difahami oleh pembaca yang tidak mengetahui atau tidak mempunyai asas bahasa Arab. Baik. Pada pandangan saya, kedua-dua terjemahan tersebut boleh pada pandangan saya, kedua-dua terjemahan tersebut menggunakan laras bahasa yang mudah, dan jika kita lihat pada kedua-dua terjemahan ni memang mudah untuk kita faham apa yang nak dimasukkan dengan ayat yang ke-14 ini. Jadi untuk gaya cerita, bila kita lihat secara keseluruhan surah, gaya cerita yang digunakan, kita boleh nampak macam mana surah ini menceritakan kepada kita bagaimana kisah si Luqman Al-Hakim. Baik. Untuk penggunaan perkataan, di sini penggunaan perkataan bagi saya boleh diterima dan mudah. Tak ada yang berlaku kekeliruan atau kesamaran dan sebagainya. Sebab apa? Kita boleh lihat pada penggunaan perkataan wawasaina. Terdapat perbezaan terjemahan yang dilakukan oleh kedua penterjemah tersebut. Di sini kita lihat pada Smart Quran Jakim, dia menterjemahkan wawasaina seperti kami mewajibkan, dan melihat kepada Dr. H. Mahmud beliau menterjemahkan wawasaina dengan kami wasiatkan, atau dalam kurungan dia meletakkan perintahkan. Baik. Walaupun terdapat perbezaan di sini, kita dapat lihat bahawa perkataan tersebut tidak mengelirukan ataupun memberi kesamaran kepada pembaca, dan kita mudah untuk kita fahami walaupun berlainan perkataan. Dari segi ketepatan makna, saya berpendapat bahawa kedua-dua terjemahan tersebut menggunakan makna yang tepat dan boleh diterima oleh orang ramai. Dan jika kita lihat kedua-dua terjemahan ini sangat baik dan sangat baik dan tepat dari segi ketepatan makna, kerana tidak berlaku sebarang kekeliruan atau kesamaran. Jadi pada saya akan cenderung kepada terjemahan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, kerana terjemahan beliau adalah sangat ringkas dan padat dan lebih mudah difahami berbanding dengan terjemahan Smart Quran Jakim. Baik. Untuk cadangan daripada saya akan menterjemahkan ayat tersebut dengan terjemahan seperti ini. Ini merupakan cadangan terjemahan daripada saya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah bersusah payah dalam mengandungkan anaknya dan menyusukan dalam 2 tahun, yakni bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, kepadakulah kamu akan kembali. Okey. Ini merupakan hasil terjemahan daripada saya. Semasa saya menterjemah, saya akan menyesuaikan perkataan-perkataan yang perlu disesuaikan, dan kemudian saya akan menghantar kepada rakan atau orang yang lebih berpengalaman untuk disimak. Kemudian saya akan membaiki semula dan
Inilah hasilnya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Ghusyari. InsyaAllah hari ini saya akan buat penilaian terjemahan surah Luqman berdasarkan terjemahan Smart Quran oleh Jakim dan juga terjemahan Al-Quran Tafsir oleh Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Pada terjemahan ayat surah Luqman, iaitu ayat ke-18, terjemahan Al-Quran Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, terjemahnya ialah, dan janganlah engkau berlaku bongkok terhadap manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Manakala terjemahan Smart Quran Jakim pula, dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Baik, dari terjemahan yang telah dilakukan oleh dua terjemahan ini, saya menilai terjemahan ini berdasarkan 4 aspek, iaitu laras bahasa, gaya cerita, ketepatan makna dan penggunaan kata. Baik, dari segi laras bahasa, terjemahan untuk Quran Tafsir Profesor Haji Mahmud Yunus, dari segi laras bahasa, bahasa yang digunakan tidak tinggi dan mudah difahami oleh pembaca, dan bahasa yang digunakan tidak gramatis dan lebih kepada memberi keterangan, iaitu lebih kepada straight to the point, dan tidak mempunyai makna yang tersirat, iaitu dia terjemah ayat Quran dari surah Luqman tu, dia lebih kepada terjemah kepada maknanya yang sebenar, yang ni dia tidak terlalu bergantung kepada teks asal, dan dia memberikan satu terjemahan dan tidak terlalu tersirat maknanya. Manakala bagi terjemahan Smart Quran pula, laras bahasa yang digunakan mempunyai maksud yang tersirat, dan kemudiannya penterjemah membuat penerangan mengenai maksudnya. Contohnya pada ayat surah Luqman pada ayat ke-18 ni, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan penterjemah dia menterjemah, dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah. Dekat sini kita dapat lihat penterjemah dia still lagi mengikut pada teks asal, dan kemudian dia membuat taudih, iaitu memberi penjelasan ataupun maknanya sebenar, iaitu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan bahasa yang digunakan mudah difahami maupun dalam penerangan. Dari segi aspek gaya cerita pula, terjemahan Profesor Dr. Haji Yunus, Mahmud Yunus, penterjemah menceritakan secara pendek, ringkas dan padat, dan nasihat yang terkandung di dalam ayat teks asal juga dapat disampaikan dan difahami dengan mudah oleh pembaca. Manakala terjemahan Smart Quran pula, gaya ceritanya lebih panjang dan gramatis, dan setiap nasihat yang terkandung dalam teks asal dapat disampaikan dan difahami oleh pembaca sasaran. Baik, dari aspek ketepatan makna pula, padanan makna yang digunakan dalam terjemahan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus sesuai digunakan walaupun penterjemah tidak terkat dengan teks asal. Contohnya, wala tusa'ir khaddaka linnas, iaitu keratan ayat daripada surah Luqman. Okey, penterjemah menterjemah perkataan ini dengan lebih ringkas dan jelas, lebih kepada straight to the point, iaitu terjemahan yang telah dibuat ialah, dan janganlah engkau berlaku bongkok terhadap manusia. Terjemahan ini masih lagi tidak lari maknanya dari maksud asal dan sesuai digunakan dalam teks terjemahan. Hal ini dapat memudahkan lagi pembaca dalam memahami makna ayat tersebut. Makna kata dekat sini penterjemah dia melakukan terjemahan yang lebih kepada straight to the point, iaitu memberi makna yang
lebih strict dan tidak menyukarkan pembaca untuk memahami makna ayat tersebut. Manakala untuk terjemahan semak Quran pula, dari segi ketepatan makna, padanan makna yang digunakan oleh penterjemah betul, sesuai, masih terikat dengan teks asal dan keterangan yang diberikan adalah tepat. Contohnya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Baik, dekat sini penterjemah dia menghasilkan terjemahan yang mempunyai keterangan mengenai maksudnya sebenar. Contohnya, dan terjemahan yang telah dibuat, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dekat sini kita boleh nampak penterjemah tu dia masih lagi terikat dengan teks asal. Dia menterjemahkan perkataan demi perkataan. Kemudian dia taudih maknanya yang sebenar, iaitu kerana memandang rendah. Maksud janganlah engkau malingkan mukamu ialah memandang rendah kepada manusia. Dari segi aspek yang terakhir, iaitu penggunaan kata. Dalam terjemahan Al-Quran Tafsir Profesor Haji Mahmud Yunus, penggunaan kata dalam hasil terjemahan ini tidak tinggi dan mudah difahami oleh pembaca sasaran. Bagi semak Quran pula, penggunaan kata mudah serta bersesuaian dengan cita rasa pembaca sasaran. Baik, bagi cadangan terjemahan yang saya cadangkan untuk ayat 18 dari surah Luqman ini, saya memadankan kedua-dua terjemahan tersebut. Kemudian dua-dua terjemahan ini adalah baik sebenarnya. Saya gabungkan terjemahan mereka yang mana saya rasa lebih baik. Saya gabung untuk jadikan terjemahan ini lebih ringkas dan padat. Dan terjemahan yang saya buat ialah, dan janganlah engkau memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi takbur, yakni membanggakan diri. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.